Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. Jadi baiklah geng, kita sambung lagi topik mengenai Piala AFC ni. So kalau sebelum ni aku bersembang mengenai kumpulan G, jadi pada kali ini aku nak bersembang pula mengenai kumpulan H, kumpulan yang dihuni oleh pasukan Sabah. Untuk kumpulan H, Sabah telah diundi bersama dengan pasukan Haiphong FC dari Vietnam, Hougang United dari Singapura dan juga PSM Makassar dari Indonesia. So kalau kita tengok kepada kumpulan ni, peluang Sabah untuk layak ke peringkat seterusnya agak cerah kalau nak compare dengan pasukan Terengganu. Sebab kekuatan setiap pasukan dalam kumpulan ni boleh dikatakan seimbang dan sama-sama kuat. Jadi inilah peluang terbaik untuk Sabah layak ke peringkat seterusnya. Memang dah tak ada alasan lah. So misi utama sekarang ni adalah layak ke separuh akhir. Kalau Sabah gagal juga layak ke separuh akhir, aku boleh kata ini adalah satu kegagalan yang cukup besar untuk Sabah. Sebab kumpulan H ni adalah maut mana sangat untuk Sabah, dan peluang nak layak tu memang cukup cerah. Tapi aku yakin Sabah mampu layak ke peringkat seterusnya. InsyaAllah, memang tak mustahil. Apa-apa pun, jom kita kenal dulu siapa lawan Sabah dalam kumpulan H ni. So, kita mulakan dulu dengan pasukan Haiphong FC. So, Haiphong merupakan sebuah pasukan yang boleh kata antara pasukan yang cukup berjaya di Liga Vietnam, di mana mereka telah berjaya memenangi 13 kejuaraan utama di sana. Pada musim ni mereka dilatih oleh coach tempatan iaitu Chu Ding Yam. Pada musim lepas mereka berjaya menamatkan saingan di tangga kedua liga seterusnya, melayakkan mereka beraksi dalam saingan playoff ACL. Akan tetapi malangnya mereka gagal layak ke saingan ACL apabila tewas kepada Incheon United dengan keputusan 3-1. Jadi ini merupakan debut mereka lah dalam saingan Piala AFC. Menarik untuk kita lihat sejauh mana kehebatan Haiphong ini. So untuk rekod, mereka berjaya menjadi juara Liga Vietnam sebanyak 10 kali, juara Vietnamese National Cup sebanyak 2 kali dan juga juara Vietnamese Super Cup sebanyak sekali. 3 pemain tumpuan pula aku pilih Joseph M. Pandey yang bermain di posisi penyerang, Benjamin Van Muse yang bermain di posisi pertahanan dan Nguyen Hai Hui yang bermain di posisi tengah. Next, kita ke pasukan Hougang United. Ini merupakan kali ketiga mereka layak saingan Piala AFC, di mana pada musim lepas mereka berjaya menamatkan saingan kumpulan di tangga kedua. Akan tetapi malangnya mereka gagal layak ke separuh akhir zon selepas gagal muncul sebagai naik juara terbaik. Sebab betul, kalau dapat tempat kedua sekalipun memang belum tentu layak geng. Jadi naik juara pun kena buat yang terbaik, sebab yang terbaik je yang akan layak ke peringkat seterusnya. Jadi pada musim ni Hougang telah dilatih oleh bekas coach Kelantan iaitu Marko Kraljevic. So musim lepas mereka berjaya menamatkan saingan di tangga ke-5 Liga dan musim ni mereka berada di tangga ke-6 Liga. Boleh nampak yang prestasi Hougang ketika ini agak tak konsisten lah. Mereka agak sedikit bergelut dalam Liga. Jadi ini kesempatan terbaik yang boleh diambil oleh Sabah ketika menentang Hougang. Bagi aku peluang Sabah untuk menang dengan Hougang ni cukup besar. Selain itu, untuk rekod mereka pernah menjadi juara Singapore Cup pada tahun 2022 dan naik juara Community Shield sebanyak 2 kali. Untuk 3 pemain tumpuan, pemain tersebut adalah Christian Krajcik bermain di posisi sayap, Zulfahmi Arifin yang bermain di posisi tengah dan Gabriel Kwak yang bermain di posisi sayap. Yang terakhir, pasukan PSM Makassar. Selain Haiphong FC, PSM Makassar juga boleh dianggap sebagai pencabar utama Sabah dalam kumpulan H. Mereka cukup berpengalaman beraksi di pentas Asia, malah mereka pernah bermain dalam saingan ACL sebanyak 2 kali pada musim 2004 dan 2005. Untuk AFC Cup, mereka telah layak sebanyak 3 kali dan pencapaian terbaik mereka adalah pada musim lepas, di mana mereka berjaya layak sampai ke final zone sebelum tewas kepada pasukan KLCT dengan keputusan 5-2. Jadi sudah tentu untuk musim ni mereka nak tembus kekecewaan tersebut dengan mara ke peringkat yang lebih tinggi. So selain itu, PSM Makassar dilatih oleh coach yang berasal dari Portugal iaitu Bernardo Tavares. Untuk saingan domestik pula, mereka berjaya muncul sebagai juara Liga pada musim lepas. Satu pencapaian yang di luar dugaan, di mana pada musim sebelumnya mereka menamatkan saingan Liga di tangga 14 geng. Dan kali terakhir mereka bergelar juara adalah pada musim 99-2000. Hampir 20 tahun lebih jugalah menunggu nak jadi juara Liga tu. Satu tempoh yang cukup lama.
Untuk rekod, mereka menjadi juara Liga 1 Indonesia sebanyak 2 kali, juara Piala Indonesia sebanyak sekali dan juara Piala Presiden Soeharto. Untuk 3 pemain tumpuan pula, pemain tersebut adalah Kenzo Nambu, import dari Jepun yang bermain di posisi sayap, Wijan Plium yang bermain di posisi tengah dan Yaakob Sayuri yang bermain di posisi sayap. Jadi geng, apa pandangan korang mengenai kumpulan H ni? So, mampu atau tak? Sabar untuk layak ke peringkat seterusnya. Pada pandangan aku rasa peluang Sabah untuk layak ke peringkat seterusnya memang cukup cerah. So, yang penting mereka kena perform betul-betul dalam kumpulan ni. So, game yang mereka patut menang, mereka kena menang. Jangan tiba-tiba benda boleh menang, tiba-tiba seri, tiba-tiba kalah. Paling penting kalau dah menang, kena terus konsisten. So, aku yakin Sabah ada peluang yang cukup cerah untuk layak ke peringkat seterusnya. Itu berdasarkan pandangan akulah. So, korang pula macam mana? Jangan lupa untuk share dekat bawah. So, itu saja Sekmo untuk video kali ini. So, aku harap Sekmo boleh like, subscribe, share dan komen. So, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.